Optik minggu ini berlokasi di Sekolah Sultan Alam Shah Putrajaya. Hari ini kami cukup bertuah dapat bersama seorang figura dalam bidang pendidikan. Jom bersama saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cikgu, apa khabar? Saya minta maaf YB, saya mengganggu waktu YB, tapi saya Hafiz, pengacara untuk Optik hari ini. Saya nak pinjam waktu YB sikit untuk kita bincang PPN, Pelan-Pelan Negara untuk sektor pendidikan. Boleh YB? Okey, boleh. Saya ingatkan cikgu tadi. Jom. Boleh, kita minta, minta masa sikit kita ke set utama. Kita sekarang dekat Sekolah Sultan Alam Shah Putrajaya. Terima kasih YB kerana meluangkan masa bersama saya untuk kita bincangkan PPN untuk sektor pendidikan. Okey. YB sihat, apa khabar? Alhamdulillah. Hafiz, apa khabar? Alhamdulillah. Cuaca sangat cantik juga hari ini. Ya. Silakan YB. Terima kasih. Ya. Okey. Ya. Okey, inilah dia Sekolah Sultan Alam Shah di Putrajaya. Great to Exceptional. Ini moto yang digunakan di sekolah. Dan terima kasih kepada anda. Saya bersama dengan Datuk Dr. Razi Jidin, Menteri Kanan Pendidikan. Apa khabar YB? Terima kasih. Alhamdulillah. Bersama saya hari ini untuk kita bincang berkenaan dengan PPN, khususnya Pelan-Pelan Negara yang dikatakan khusus kepada sektor pendidikan. YB, kita tidak mempunyai waktu yang panjang, tapi kita nak terus tanyakan kepada YB dalam soal PPN ini. Dalam soal sektor pendidikan ini antara kementerian yang paling penting khususnya dalam soal pendidikan. Ya. Mungkin YB boleh kongsikan PPN dan juga sektor pendidikan itu sendiri. Seperti mana Hafiz tahu, bagaimana sektor pendidikan ini merupakan sektor yang paling mencabar dalam konteks pemulihan kita daripada pandemik COVID-19. Ya. Banyak sektor-sektor lain yang terkesan, semua sektor terkesan, tapi dalam konteks pendidikan ini mengambil kira jumlah muridnya lebih 5 juta orang di seluruh negara dan jumlah sekolah lebih 10,000 buah sekolah di seluruh negara dan guru serta warga pendidik sekitar 500,000 orang di seluruh negara. Ini merupakan satu ekosistem yang cukup besar. Dalam setiap keluarga di Malaysia ini ada anaknya, cucunya atau abangnya atau adiknya yang berada dalam sistem persekolahan negara. Sebab itu apabila kita bercakap tentang pembukaan semula sesi persekolahan dalam konteks Pelan Pemulihan Negara ini, kami di peringkat KPM amat teliti sebelum membuat sebarang keputusan berkaitan dengan pendekatan yang kita ingin gunakan dalam membuka semula sektor pendidikan. Kita tahu semenjak tahun 2020 ianya merupakan satu tempoh yang amat sukar. Dan terutamanya apabila datang varian baru Delta varian ini dalam konteks COVID-19, prosesnya, kaedahnya, pendekatannya untuk semua sektor adalah berbeza berbanding dengan peringkat awal kita mendapat kes COVID-19 dahulu. Apa yang berlaku tahun lalu sebagai contoh, kita buka sekolah semula selepas PKP pertama pada 24 Jun. Tapi pada waktu itu tak ada vaksin. Masih belum lagi. Vaksin belum ada lagi. Sekarang ini dah ada vaksin. Jadi sebab itu perkara ini kita ambil kira satu persatu dan kita rancangkan bagaimanakah pendekatan terbaik untuk kita buka sekolah. Dan pada waktu itu kita umumkan bahawa pendekatan pembukaan sekolah ini adalah mengikut fasa-fasa dalam Pelan Pemulihan Negara. Sebab itu kita susun, kalau fasa 2 bagaimana, fasa 3 bagaimana, fasa 4 bagaimana, dan kita pastikan juga bahawa risiko jangkitan, risiko untuk berlaku jangkitan di sekolah itu dapat dikurangkan seminimum mungkin. Sebab itu kita dapat lihat bagaimanakah sebagai contoh kita menggunakan kaedah penggiliran. Sebelum ini tak pernah terlintas bahawa sistem pendidikan negara perlu melalui satu kaedah di mana kelas terpaksa digilirkan. Dan jika diberi pilihan memang kita nak panggil semua murid masuk sekali, tapi berdasarkan analisa yang kita laksanakan bersama Kementerian Kesihatan dan juga perbincangan dengan Majlis Keselamatan Negara, kita lihat bahawa buat masa ini kita laksanakan penggiliran. Namun begitu, proses itu adalah dinamik. Dia berubah-ubah mengambil kira keadaan semasa. Sebab itu kalau kita lihat, kita start dengan semua kelas penggiliran. Dan kita umumkan minggu lepas bahawa kelas peperiksaan awam, SPM, STPM dan yang setara ini tak perlu digilirkan untuk sekolah-sekolah yang mana kadar vaksinasi di kalangan murid kelas peperiksaan awam ini dah melebihi 90%. Jadi kita bergerak ke hadapan lebih terbuka, namun dalam keadaan di mana kita ingin pastikan bahawa persekolahan itu berlangsung dalam keadaan yang selamat. Kalau saya melihat kepada antara SOP-nya
laluan disediakan, keluar masuk. Saya difahamkan juga langsir perlu dibuka untuk laluan udara dan sebagainya. Mungkin itu adalah memerlukan satu kefahaman yang menyeluruh supaya di peringkat bawah executor ini untuk melaksanakan ini sudah tentu memberi cabaran kepada KPM. Itu merupakan satu perkara yang kita tekankan dalam konteks SOP ini. Kita tak mahu kita ada satu garis panduan, ya, namun bila sampai di bawah ianya tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Sebab itu dalam konteks pembukaan semula sekolah ini kita buka secara berperingkat. Jadi kita tahu setakat mana pemahaman di kalangan pihak sekolah berkaitan dengan garis panduan yang telah kita keluarkan. Dan kita dapat tahu bagaimanakah pelaksanaan perkara-perkara yang telah ditetapkan dalam garis panduan tersebut. Sebab itu bila kita buka sedikit demi sedikit, kita tahu kalau ada kelemahan dan kita duduk bersama mereka dan pastikan supaya kita dapat atasi kelemahan itu dan perjalanan sesi persekolahan itu dapat terus berlangsung dengan teratur dan selamat. Sebab itu kaedah yang kalau tengok, Hafiz tengok pendekatan ini berbeza. Kita cukup cermat, ya, walaupun ada yang kata agak konservatif, namun dalam konteks keadaan pada hari ini, ya, kita perlu memastikan bahawa situasi itu betul-betul selamat dan teratur supaya anak-anak datang ke sekolah dalam keadaan yang terkawal. Ya. Sebab itu kita lihat bahawa apabila kita laksanakan pembukaan semula sekolah ini, pengudaraan merupakan komponen utama. Sebelum ini kita tak bercakap sangat tentang pengudaraan. Namun di mana kita tahu WHO dan semua pihak menekankan tentang keperluan untuk semua tempat ini mempunyai pengudaraan yang baik. Maka kita turun ke bawah, pastikan, ya, bahawa bila kita bercakap tentang pengudaraan, bukan sekadar ada pengudaraan, tapi pengudaraan itu berada pada tahap yang optimum, sebaik mungkin. Sebab itu kalau ada penghadang langsir ataupun papan putih ataupun poster di tingkap-tingkap yang menghalang pengudaraan itu, kita minta supaya disimpan terlebih dahulu, ya, untuk sementara apabila keadaan kembali pulih dan kita boleh lihat bagaimanakah kita dapat benarkan penggunaan semula apa-apa yang telah disimpan ini. Namun pada waktu ini kita perlu pastikan pengudaraan itu berada pada tahap optimum. Kita bukan sekadar bercakap tentang pengudaraan, tapi optimum, maknanya berada pada tahap yang paling baik, sebaik mungkin yang boleh dilaksanakan bagi memastikan risiko jangkitan itu dapat dikurangkan. Itu ketetapan yang kita buat. Ini salah satu daripada orang kata kehidupan norma baru dalam sektor pendidikan itu sendiri. Dan kalau kita lihat, ada bila KPM mengumumkan dan YB mengumumkan bila sekolah dibuka ada yang bising, bila sekolah tutup pun ada yang bising. Itu satu lagi cabaran. Dan pastinya ada pihak ibu bapa, guru dan juga pelajar. Mungkin kalau YB boleh simpulkan antara ketiga-tiga kelompok golongan ini memberi respon awal kepada keputusan yang dilakukan oleh KPM. Sejujurnya, Hafiz, kalau saya boleh kata nak senang, kami tutup je sampai tahun depan. Tak perlu nak fikir-fikir bagaimana pendekatan, buka secara berperingkat, bergilir dan sebagainya. Namun begitu, kita perlu lihat bahawa sektor pendidikan ini telah terkesan untuk satu tempoh yang amat panjang. Dan dalam konteks ini ada anak-anak kita yang semakin renggang dengan sistem persekolahan. Dia tak rasa mereka merupakan sebahagian daripada sistem persekolahan bersemuka. Tak ada dah. Jadi lagi lama kita biarkan, lagi jauh mereka dengan sistem persekolahan, lagi renggang mereka dengan guru-guru mereka, lagi renggang mereka dengan sistem keadaan ataupun situasi di sekolah, lagi renggang mereka dengan jadual kehidupan sebagai seorang murid. Sebab itu kita bincang panjang lebar bahawa kita buat ketetapan, kita bawa masuk dulu. Apa yang penting adalah untuk membawa mereka kembali ke sekolah. Ini bukan semata-mata nak tekan pada akademik, tetapi untuk merapatkan mereka kembali ke sekolah. Sebab itu kita buat ketetapan. Kita kata kalau uniform kata-kata ada yang sesuai, tak apa. Tak payah pakai uniform, tapi pakai pakaian bersesuaian yang sopan supaya anak-anak ini dapat terus ke sekolah. Ya. Kita katakan kalau ibu bapa rasa masih belum selamat untuk anak mereka, tak apa. Dia tak perlu hantar anak ke sekolah, kita tak akan ambil tindakan disiplin. Kerana apa? Kerana kita faham. Apa yang penting, mereka yang merasa bahawa ini masanya untuk mereka kembali ke sekolah, mereka akan kembali ke sekolah. Di luar sana terdapat pelbagai perbincangan pada awalnya. Namun apabila kita lihat bila sekolah mula dibuka dan masing-masing melihat bahawa keadaannya adalah teratur dan keadaannya selamat, maka kita lihat ibu bapa dan anak-anak cukup gembira untuk datang ke sekolah. Ya, ramai yang rasa inilah masa yang mereka dah tunggu lama tak datang sekolah, jumpa kawan-kawan, jumpa guru-guru secara bersemuka. Dan alhamdulillah kita lihat semakin hari penerimaan itu semakin baik. Dan di mana pada hari ini pun pada waktu ini jumlah kehadiran ke sekolah untuk secara bersemuka melebihi dah 3 juta orang murid. Ya, itu maknanya
kaedah yang kita buat secara berperingkat itu disusun rapi supaya pertama sekali kita dapat lihat keberkesanan pelaksanaan garis panduan yang kita tetapkan. Kita lihat kebiasaan ibu bapa dan guru-guru dengan sistem yang baru, dan apabila nampak lebih bersedia, dah sesuai, kita mula buka dengan lebih meluas. Isu peranti yang perlu diberikan, dan kita faham PDPR sudah pun bermula, walaupun di TV sudah pun dinaikkan semula dan sebagainya. Isu ini masih lagi membelenggu walaupun KPM sudah pun memberi dan juga mengedarkan alat peranti tersebut. Mungkin statusnya ketika ini, Wabi? Izinkan saya jelaskan sedikitlah berkaitan dengan peranti tabung cerdik diumumkan oleh Menteri Kewangan sewaktu membentangkan belanjawan 2021 tahun lepas, ya, dan disebutkan bahawa tabung cerdik ini adalah hasil daripada sumbangan pihak GLC dan GLIC, ya, mana GLC, GLIC memberi sumbangan, dan sumbangan ini diuruskan oleh Yayasan Hasanah. Yayasan Hasanah ini adalah satu yayasan di bawah Khazanah Nasional untuk memberi sumbangan peranti dan juga data, ya, kepada anak-anak ini, anak-anak yang terpilih. Bagaimana nak pilih? Itu Kementerian Pendidikan bantu. KPM bantu apakah kriteria sekolah, apakah kriteria penerima dan sebagainya. Maka untuk 150,000 unit yang telah ditetapkan itu, kita mula laksanakan pada awal tahun ini. Di peringkat awalnya agak perlahan, ya, kerana pada waktu itu seluruh dunia terkesan dengan pandemik, isu bekalan dan sebagainya. Itu merupakan satu cabaran. Namun begitu, hari ke hari jumlah yang telah diagihkan itu semakin meningkat, dan unit ke 150,000 ya telah diagihkan pada 29 Oktober ya kepada adik Muhammad Danish di SMK Pinji di Ipoh Perak. Mana dah selesai 150,000 unit peranti daripada tabung cerdik yang diumumkan dalam belanjawan tahun lepas oleh Menteri Kewangan telah selesai diagihkan. Dah tak ada isu dah. Telah selesai diagihkan, di mana peranti terakhir diagihkan pada 29 Oktober 2021. Jadi alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik, dan anak-anak ini sedang menggunakan peranti tersebut dalam pembelajaran mereka di rumah. Saya harap itu memberi satu suntikan semangat untuk pelajar dalam era norma baru ini. Ini soalan wajib saya tanya kepada setiap kementerian, way forward untuk 100 hari ini. Orang kata penting untuk kita melihat bagaimana KPM meletakkan sasaran 100 hari dan juga YB kembali memegang portfolio pendidikan ini. Satu kementerian yang cukup bebannya besar dalam soal pendidikan ini. Apabila saya masuk kali pertama tahun lepas, apa yang kita lihat, lensa kita ini melebihi 100 hari. Lensa ini adalah lensa jangka panjang. Kita melihat perspektif jangka panjang, bagaimanakah kita dapat menyusun kementerian ini supaya sistem pendidikan negara berada pada asas yang lebih kukuh, yang lebih kuat, yang lebih hebat untuk membolehkan anak-anak kita bersaing di peringkat dunia. So lensa kita ni jauh lebih daripada 100 tahun, lebih daripada setahun. Ada perkara-perkara yang perlu diberi perhatian khusus. Namun begitu, dalam konteks 100 hari ini ada beberapa perkara penting yang kita telah susun, yang mana kita ingin berikan tumpuan, khususnya dalam konteks berkaitan dengan kekurangan guru. Dalam konteks kekurangan guru ini, kita lihat bahawa isu kekurangan guru ini dah berlarutan sekian lama. Dia panjang dah, isu bertahun-tahun lepas dah. Tapi tak selesai. Jadi sekarang ini kita ingin melihat bagaimanakah kita dapat merapatkan jurang kekurangan ini. Sekarang ini kekurangan melebihi 18,000 orang. Jadi kita dah umumkan sebelum ini bahawa pengambilan untuk 18,702 orang akan dibuat. Itu satu untuk mengurangkan kekurangan ini. Kerana apa? Ini isu struktur. Selagi mana ada kekurangan guru dalam sistem, maknanya beban kepada guru lain, kesan kepada murid-murid, kesan kepada proses pembelajaran itu besar. Dan insya-Allah dalam masa 1 hari ini kita ingin melihat supaya penempatan ataupun penawaran akan dibuat kepada mereka-mereka yang berjaya, untuk sebahagian daripada mereka yang telah berjaya itu kita nak tawarkan tempat sebagai guru dalam konteks pengambilan 18,000 ini. Itu berkaitan dengan guru. Namun yang paling penting dalam konteks 100 hari ini adalah pembukaan sekolah. Suka atau tidak, itu merupakan asas yang paling penting. Kita ingin lihat bahawa pembukaan sekolah itu akan berlangsung dengan teratur dan selamat. Dan alhamdulillah, so far hingga hari ini kita dapat lihat proses itu seperti mana kita bincang tu, alhamdulillah berlaku dengan baik, berlaku dengan teratur, dan kita dapat lihat ibu bapa, anak-anak
cukup seronok dapat kembali semula ke sekolah. Itu antara perkara-perkara yang kedua ya, berkaitan dengan 100 hari ini. Ketiganya, perkara yang kita ingin tekankan adalah melihat kepada perkara berkaitan dengan infrastruktur. Infrastruktur pendidikan ini merupakan satu cabaran yang cukup besar. Dalam konteks 10,000 buah sekolah ni, dia macam-macam jenis sekolah ada. Ada sekolah atas bukit, ada sekolah di bawah lembah, ada sekolah tepi sungai, ada sekolah yang dibina sebelum merdeka, ada sekolah yang baru dibina, macam-macam keadaan. Sebab itu perkara berkaitan infrastruktur ini merupakan satu perkara lagi yang kita beri penekanan. Khususnya berkaitan dengan sekolah daif sebagai contoh, ataupun fasiliti seperti dewan terbuka. Apabila murid mula kembali ke sekolah, dalam konteks SOP yang baru ini, maka perlu ada ruang-ruang untuk murid ini melaksanakan aktiviti sebagai contoh atau menunggu sebelum balik ke sekolah atau sewaktu datang ke sekolah, di mana setengah sekolah ini memang tak ada tempat. Dewannya tak ada, dan sebab itu dewan terbuka sebagai contoh merupakan satu lagi komponen yang kita ingin lihat supaya ianya dapat dilaksanakan mula pelaksanaannya dalam tempoh yang terdekat ini. Maknanya kita bagi tumpuan kepada bukan saja pembukaan sekolah, kepada perkara berkaitan dengan guru, pada perkara berkaitan dengan infrastruktur. Ini merupakan perkara-perkara asas yang kami di KPM beri tumpuan. Dan satu lagi perkara struktur yang penting adalah berkaitan dengan pertukaran guru. Ini pun saya dah bercakap lama tentang perkara ini. Isu pertukaran guru ini dah lama, panjang lebar dah diceritakan bertahun-tahun tak selesai. Dan ini antara perkara struktur lain yang kita ingin bagi tumpuan dalam tempoh yang terdekat ini, supaya sistem pertukaran guru ini dapat kita tambah baik, jauh lebih baik daripada sistem yang sedia ada, bagi memastikan kita dapat memberi atau menjaga kebajikan guru-guru kita dengan baik dan sistem persekolahan itu dapat berlangsung dengan teratur dan selamat, insya-Allah. Wabi, seminit dua ini kalau boleh saya berikan kepada Wabi untuk harapan dan juga semangatlah kepada para guru dan juga pelajar yang sudah pun kembali ke sekolah secara berkuasa ini. Saya rasa apa yang paling penting adalah untuk ibu bapa dan anak-anak kita terus memberi keyakinan kepada Kementerian Pendidikan. Sejujurnya kami di sini tidak sempurna dalam menangani keadaan dalam pandemik ini, tidak mudah. Kami tidak sempurna, tapi kami committed untuk memastikan bahawa kita melakukan yang terbaik dalam setiap perkara, termasuklah dalam pengoperasian semula sekolah. Sebab itu kita, apabila bertemu dengan ibu bapa, guru-guru, murid-murid, kami selalu tekankan bahawa apa yang paling penting adalah untuk kita saling percaya mempercayai. Untuk kita bekerjasama sebagai satu sebuah pasukan dalam memastikan sektor pendidikan ini dapat dipulihkan sebaiknya selepas ekonomi kita dibuka semula. Dan insya-Allah melalui pelan pemulihan negara ini kita akan dapat lihat bahawa sektor pendidikan berada pada landasan yang cukup baik untuk kita terus bergerak ke hadapan. Dan kita doakan semoga selepas ini kita dapat terus buka sekolah dan anak-anak kita dapat terus belajar secara bersemuka. Baik, terima kasih Wabi. Saya fikir itu jawapan yang cukup konkret untuk menepis ataupun memberikan makluman kepada semua bahawa inilah yang dilakukan oleh KPM. Sekali lagi terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Majidin atas perkongsian dalam segmen Optik Wabi. Saya rasa nak murid pun dah tunggu dah dekat dalam tu. Jadi terima kasih kepada anda yang menonton. InsyaAllah minggu depan kita akan jumpa lagi dengan siapakah nantikan dalam segmen Optik. Terima kasih. Assalamualaikum.